Seorang kapten wanita yang angkuh dan penuh keyakinan dari Tentera Amerika Syarikat telah melontarkan tawaran pertaruhan berbahaya yang bertujuan untuk meranapkan maruah anggota Komando Malaysia. Ganjaran pertaruhan itu adalah malam bersamanya. Tawarannya mudah. Jika komando itu berjaya mengalahkan teman lelakinya, seorang pakar pergelutan terhebat dalam unit mereka, dalam perlawanan Gusti, dia akan memberikan satu malam penuh gairah sebagai hadiah. Tetapi jika kalah, komando itu perlu tunduk dan menjadi seperti anjing yang patuh kepada setiap arahannya. Ini bukan sekadar pertaruhan biasa, tetapi pengisytiharan perang yang terselindung dengan hasrat meluap dan terpesong darinya untuk mengawal dan mendominasi pihak lawan sepenuhnya. Di tengah-tengah kehangatan dan kelembapan musim hujan di Malaysia yang dipenuhi dengan bau tanah dan titisan peluh di sebuah kem latihan yang tegang, latihan bersama antara Regimen Gerak Khas Tentera Darat Malaysia dan unit Green Berets Tentera Amerika Syarikat sedang berlangsung dengan hebat. Walaupun bahasa dan budaya berbeza, namun tubuh badan mereka yang keras seperti besi keluli, mata yang tajam, dan kebanggaan sebagai pakar tempur terulung telah menyatukan mereka. Semakin berat latihan, semakin erat hubungan persahabatan dan saling hormat menghormati antara tentera kedua-dua negara. Tetapi, hubungan yang harmoni itu tiba-tiba runtuh sekelip mata akibat keangkuhan seorang individu. Kapten wanita Isabella Vance, pegawai pemerintah operasi tentera AS, adalah seorang wanita yang kecantikannya setanding dengan keangkuhan dan kehausannya yang mendalam untuk meraih kemenangan. Sepanjang latihan, dia menunjukkan sikap memandang rendah terhadap askar-askar Malaysia secara terbuka, terutamanya matanya sering tertumpu kepada seorang sarjan Mejar Malaysia yang pendiam dan tekun melaksanakan tugasnya. Pandangan mata yang tenang, tetapi terselindung kekuatan dan tekanan yang terpancar dari tubuhnya yang sasa menusuk kebanggaan dirinya. Akhirnya, keangkuhannya meletus, menggunakan kesilapan kecil semasa latihan anti pengganas sebagai alasan. Dia menjerit dengan lantang untuk didengari oleh semua orang dengan nada menghina. Ini ke Komando Malaysia. Pergerakan tadi tu macam budak-budak main kejar-kejar kat rumah je. Sungguh mengecewakan bila tunjuk aksi macam tu depan kitorang. Kedengaran tawa kecil dari kalangan askar-askar Amerika. Wajah askar Malaysia serta-merta bertukar serius, ada yang mengepal penumbuk kerana berasa terhina. Tetapi sebagai seorang askar, mereka tidak boleh menunjukkan emosi. Di tengah kesunyian itu, Sarjan Meja Azlan, pemuda yang menjadi sasaran matanya, berpaling dan merenung matanya dalam diam. Pandangannya tenang, tidak berkedip, tetapi ketenangan itu semakin merangsang Isabella. Apa yang saya cakap ni tak betul ke? Tengok dari muka, mesti tak puas hati kan? Baguslah. Kalau dah sakit hati sangat, saya bagi awak peluang buktikan kebolehan. Isabella mengangguk ke arah askar Amerika bertubuh gergasi yang sedang berlatih menumbuk karung pasir di sudut padang latihan. Dia adalah teman lelakinya, Sarjan Mejar Mike Johnson, juara Gusti dan seni mempertahankan diri unit mereka yang tidak tertandingi. Bagi rakyat Malaysia biasa, hanya melihat lengan Mike yang sebesar paha dan belakangnya yang lebar seperti dinding sudah cukup untuk membuatkan semangat mereka luntur. Itu teman lelaki saya, Mike. Juara Gusti unit kami. Kalau awak... Isabella berhenti seketika sebelum menjilat bibirnya yang merah menyala, kemudian menghantar senyuman yang provokatif tetapi merendahkan kepada Azlan. Kalau awak menang lawan Mike dalam perlawanan Gusti, saya akan berikan malam saya kepada awak. Ia akan menjadi malam yang sangat gairah sehingga awak takkan lupakan. Suasana di padang latihan serta-merta menjadi sejuk seolah-olah dibekukan. Askar Amerika bersiul dan bersorak gembira, manakala askar Malaysia berwajah merah padam kerana terkejut dan marah. Ini adalah penghinaan secara terang-terangan, melayan seorang askar seolah-olah mainan. Tetapi Isabella terus berkata dengan nada dingin, "Tapi, kalau awak kalah, awak kena jadi anjing saya, sampailah latihan ni tamat. Saya suruh ya kena ya, saya suruh salak kena salak. Kena patuh setiap arahan saya tanpa syarat. Macam mana? Cukup berani nak cuba? Kalau awak lelaki sejati, awak takkan tolak." Sekumpulan askar Amerika mentertawakan Azlan seolah-olah dia sudah kalah. Pada pandangan mereka, Azlan hanyalah seorang Asia yang angkuh. Mustahil dapat menandingi Mike yang bertubuh seperti raksasa.
Mike sendiri berhenti menumbuk karung pasir dan berpaling sambil tersenyum yakin. Mereka tidak tahu bahawa lelaki yang mereka cabar itu adalah tonggak utama unit Komando Anti Pengganas Malaysia dan SM Azlan, yang berketinggian hampir 190 cm dan berbadan padat dengan otot tanpa lemak, sebenarnya adalah bekas juara Gusti peringkat kebangsaan yang terkenal. Kecederaan memaksanya menamatkan kerjaya sukan dan menyertai tentera, tetapi tubuhnya masih mengingati naluri yang dilatih puluhan ribu kali tangkapan, kunci, dan hempasan. Azlan berjalan perlahan ke arah Isabella. Wajahnya tenang, tanpa sebarang emosi. Dia merenung matanya dan berkata dengan nada perlahan tetapi tegas yang berjaya menghentikan semua bisikan di padang latihan. Setuju. Saya sahut cabaran itu. Berita tentang Azlan menyahut cabaran merebak ke seluruh unit kedua-dua pihak seperti api marak. Kem Tentera Malaysia riuh rendah seperti sarang tebuan, dipenuhi dengan suara kemarahan dan kebimbangan. Gila ke, Azlan? Perempuan tu tak betul. Kenapa kau ikut je gila dia? Zainal, kawan rapat Azlan, memegang bahunya. Tak nampak kemaik tu besar macam mana? Dia bukan manusia dah, dia tu beruang. Tetapi Azlan hanya menundukkan kepala, mengikat tali kasut kombatnya dengan lebih ketat dalam diam. Ketenangannya itu membuatkan orang di sekelilingnya semakin gelisah. Beberapa pegawai senior yang tahu sejarah Azlan hanya mendiamkan diri, tetapi mata mereka penuh dengan kebimbangan. Lawannya bukan sekadar orang besar, tetapi orang yang digelar paling kuat dalam tentera AS dari segi kekuatan fizikal dan teknik. Walaupun Azlan pernah menjadi ahli gusti, tetapi setelah bertahun-tahun menghilang dan hanya fokus pada latihan ketenteraan, tiada siapa yang tahu sama ada dia boleh menggunakan kemahiran lamanya semula. Sebaliknya, suasana di kem tentera Amerika riuh rendah seolah-olah ada pesta. Bagi mereka, pertaruhan ini sudah ditentukan hasilnya, dan ia hanyalah pertunjukan untuk mengajar askar Asia yang berlagak itu. Mike Johnson memanaskan badan dengan ringan di tengah sorakan rakan-rakannya. Dia riang dan yakin seolah-olah seekor singa yang bersedia untuk membaham mangsanya. Hei Mike, jangan patahkan tulang si monyet kuning tu. Nanti kacau pula latihan. Jangan risau. Saya cuma ajar dia sikit-sikit. Bagi dia pengsan je cukuplah. Mike memusingkan lehernya sehingga berbunyi crack. Pada pandangannya, Azlan hanyalah sekeping mainan. Kapten Isabella Vance memandang teman lelakinya dengan puas, seolah-olah bersedia untuk membuka champagne meraihkan kemenangan yang telah diramalkan. Dia membayangkan wajah Azlan yang penuh kehinaan ketika melutut di kakinya dan hujung bibirnya terangkat membentuk senyuman dingin. Baginya, ini bukan sekadar permainan, tetapi satu ritual untuk mematahkan pandangan angkuh Azlan yang mencabarnya selama ini, dan untuk menegaskan keunggulan tentera AS kepada tentera Malaysia. Matahari mula terbenam, dan lampu sorot di padang latihan mula menyala satu persatu. Pada waktu petang selepas latihan tamat, gelanggang gusti sementara dibentangkan di tengah padang. Hampir semua askar dari kedua-dua unit berkumpul mengelilingi gelanggang. Ini bukan lagi pertempuran antara individu, tetapi pertempuran yang dipertaruhkan dengan kehormatan unit dan maruah negara. Kesunyian yang berat dan bisikan teruja bercampur bau di udara mewujudkan suasana tegang yang luar biasa. Askar Malaysia berkumpul dengan wajah serius. Mereka berdoa agar Azlan menang, tetapi perbezaan fizikal yang jelas di hadapan mata menyukarkan mereka untuk menaruh harapan. Ada yang sampai berpaling kerana tidak tahan melihat. Mejar Khairul, pegawai pemerintah langsung Azlan, datang menghampirinya dan berkata perlahan, "Sarjan Azlan, ini arahan. Boleh kalah, tapi jangan sampai cedera. Ini bukan sekadar pertaruhan. Awak tak tahu niat diorang ke? Ikut perasaan takkan bawa apa-apa kebaikan. Buat yang terbaik, tapi jaga diri." Faham? Azlan mengangguk dalam diam. Dalam hatinya, ada sesuatu yang membara lebih daripada kemenangan atau kekalahan. Ia bukan kemarahan atau maruah pribadi, tetapi tanggungjawab terhadap rakan-rakan askar yang percaya kepadanya dan terhadap negara yang dihina kerananya. Azlan, yang bertelanjang dada, melangkah naik ke gelanggang. Tubuhnya yang telah menjalani latihan ketenteraan yang panjang kelihatan seperti patung gangsa yang digilap halus. Setiap urat otot jelas kelihatan dan di belakangnya terdapat parut-parut samar, tanda latihan yang gigih.
Tetapi tubuh Mike yang berdiri di seberang pula seperti gunung berapi yang besar dan padat, dan lengan serta kakinya yang sebesar batang kayu balak, hampir tidak dapat dipercayai sebagai milik manusia. Kedua-duanya berhadapan di tengah gelanggang. Pengadil Amerika menjelaskan peraturan ringkas, tetapi tiada siapa yang berminat mendengar. Mereka merenung mata satu sama lain, seolah-olah cuba menusuk ke dalam. Dalam mata Mike, terdapat ejekan yang liar. Dalam mata Azlan, terdapat ketenangan yang tidak terjangkau. Isabella berdiri berpeluk tubuh di hadapan gelanggang, memerhatikan kejadian itu. Bibirnya masih dihiasi dengan senyuman yakin. Dia sedang menikmati pemandangan pembunuhan sepihak yang akan disaksikannya sebentar lagi, dan gambaran pemuda yang menyedihkan itu akhirnya akan tunduk kepadanya. Ready, fight. Sebaik sahaja pengadil bersuara, kedua-dua tubuh itu meluru ke arah satu sama lain dengan ganas. Sejurus selepas isyarat bermula, Mike menerkam seperti haiwan buas. Pergerakannya pantas dan ganas, sungguh luar biasa untuk orang yang bertubuh sebesar itu. Nampaknya dia tidak perlu mencuba apa-apa, hanya berniat menggunakan kekuatan fizikal yang luar biasa untuk menghancurkan Azlan dalam genggamannya. Azlan mengelak pertembungan secara langsung dengan bergerak pantas ke sisi. Tubuh Mike yang berat meluru melepasi udara dan menghempas gelanggang, menghasilkan bunyi dumf yang kuat sehingga lantai bergegar sedikit. Kedengaran keluhan kecewa dari pihak askar Amerika. Azlan masih merendahkan badannya dan berlegar di sekeliling Mike seperti seorang matador yang tenang berhadapan dengan seekor lembu jantan yang mengamuk. Dia sudah merasakan kekuatan lawannya secara langsung. Mike bangun dan menerkam sekali lagi. Kali ini, Azlan tidak mengelak. Bahu kedua-dua lelaki itu bertembung dengan kuat, menghasilkan bunyi puk seperti tulang dan otot yang bergesel bergema di seluruh padang latihan. Azlan tidak mampu menahan daya hentaman itu dan terundur 2-3 langkah. Kesakitan menjalar di bahunya, seolah-olah melanggar dinding bata. Mike tersenyum puas dan menyerbu masuk lagi. Dia cuba tackle secara berterusan agar Azlan tidak sempat berfikir. Azlan terpaksa bertahan sahaja. Kekuatan Mike jauh melebihi apa yang dia bayangkan. Jika dia tertangkap, genggaman yang seolah-olah akan menghancurkan tulang akan menekan seluruh tubuhnya. Wajah askar-askar Malaysia semakin muram. Pada pandangan mereka, Azlan sedang dihambat, sementara Isabella menonton perlawanan dengan santai. Pada pandangannya, Azlan tidak ubah seperti tikus yang terperangkap. Hancurkan dia, Mike. Patahkan lengan, patahkan kakinya. Jeritan Isabella yang penuh dendam itu membuatkan Mike semakin bersemangat. Dia mengaum dan memeluk bahagian atas tubuh Azlan dengan lengan yang kuat satu pelukan beruang yang ganas. Tubuh Azlan terangkat sedikit dari lantai. Tekanan yang seolah-olah akan memecahkan tulang rusuknya membuatkan dia sukar bernafas. Wajah Azlan berkerut menahan sakit, tetapi dia tidak menjerit. Sebaliknya, dia cuba merapatkan badannya ke Mike untuk menggunakan berat Mike sebagai daya pengimbang. Ini adalah percubaan untuk menggunakan kuasa Mike untuk merosakkan keseimbangan Mike sendiri. Tetapi bahagian bawah Mike kukuh seperti pokok besar yang berakar umbi di dalam tanah. Kedengaran suara Azlan mengerang rendah. Penglihatannya mula kabur. Udara dalam paru-parunya seolah-olah diperah keluar sepenuhnya. Adakah akan berakhir begini? Imej wajah rakan-rakan askarnya yang tegang dan senyuman mengejek Isabella terlintas di fikirannya. Dalam sekelip mata itu, memori masa lalu muncul seperti kilat. Imej dirinya semasa kecil berlatih bersungguh-sungguh di atas gelanggang sehingga berpeluh. Hari-hari di mana dia merasai kepahitan, kekalahan kepada lawan yang lebih kuat berkali-kali, dan suara jurulatih yang menyuruhnya bangkit melawan. Kalau tak boleh lawan dengan kekuatan, guna teknik. Semakin kuat lawan, semakin banyak ruang untuk mengambil kesempatan daripada kekuatan itu. Azlan mengumpulkan sisa kekuatan terakhirnya, memautkan lengannya di sekeliling leher Mike, dan dengan pantas menyelitkan kakinya ke bahagian dalam kaki Mike. Ia bukan percubaan untuk mengangkat dan menghempas Mike, tetapi pergerakan aneh seolah-olah cuba memanjat ke atas badannya. Mike terkejut seketika dengan tindak balas Azlan yang tidak dijangka. Azlan tidak membiarkan peluang sekecil itu terlepas. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan diri ke belakang, merosakkan keseimbangan Mike,
Tub kedua-dua tubuh besar itu jatuh berselirat di atas gelanggang. Azlan jatuh dengan belakangnya mencecah lantai dahulu, tetapi hingga saat jatuh, dia tidak melepaskan leher Mike, malah semakin mengetatkan pautannya. Mike, yang berada dalam kedudukan yang lebih menguntungkan, yakin dengan kemenangan dan cuba menekan bahu Azlan ke lantai. Tetapi kedua-dua kaki Azlan memaut ketat pinggang Mike seperti penyepit besi. Situasi berbalik sekelip mata. Walaupun Azlan berada di bawah, dialah yang mengawal permainan. Sorakan dari pihak askar Amerika senyap. Mereka sedar bahawa keadaan tidak memihak kepada mereka. Wajah Mike jelas menunjukkan kebingungan. Dia cuba meronta untuk melepaskan diri, tetapi kedua-dua kaki yang memaut ketat seperti besi keluli tidak mengalah. Sebaliknya, tekanan yang dikenakan semakin meningkat. "Mike, apa yang kau buat? Cepat uruskan dia." Isabella menjerit dengan marah. Senyuman santai hilang dari wajahnya buat kali pertama. Muka Mike mula merah akibat kekurangan udara. Dia mengaum seperti orang gila, tetapi Azlan tetap tenang dan mengawalnya. Wajah Azlan berkerut menahan kesakitan, tetapi matanya bersinar dingin pandangan seorang pemangsa sebelum membunuh mangsanya. Keadaan bising di padang latihan senyap seolah-olah berbohong. Semua orang menahan nafas, memerhatikan pertembungan kekuatan dan teknik di atas gelanggang. Sebelum loceng tamat pusingan pertama berbunyi, Mike tidak dapat menahan lagi. Dia menampar gelanggang berulang kali, isyarat menyerah kalah. Bunyi tamparan Mike di gelanggang jelas dan bergema, lebih kuat daripada bunyi loceng tamat. Dalam gusti, ini adalah isyarat menyerah kalah yang jelas. Kesunyian yang berat meliputi padang latihan pecah serta merta, tetapi ia bukan sorakan, sebaliknya bunyi hu yang penuh kekeliruan dan kejutan. Terutamanya pihak askar Amerika yang seolah-olah dibekukan, tidak percaya dengan apa yang berlaku di hadapan mereka. Juara mereka yang tidak tertandingi, Big Mike, menyerah kalah kepada seorang askar Asia yang tidak dikenali pada pusingan pertama. Azlan melepaskan lengan yang mengunci leher Mike dan bangun berdiri. Dadanya turun naik dengan kuat, tubuhnya bermandikan peluh. Bahagian tulang rusuk yang dipeluk Mike masih terasa sakit, tetapi dia tidak menunjukkan sebarang riak wajah. Dia memandang Mike yang terbaring terengah-engah di atas gelanggang seketika sebelum berjalan kembali ke sudutnya dalam diam. Askar Malaysia tersedar dan bergegas menghampirinya. "Azlan, macam mana? Hebat." "Memang hebat." Rakan-rakannya menghulurkan botol air, ada yang mengelap peluh dengan tuala. Semua orang memberikan kata-kata semangat, tetapi Azlan hanya mengangguk pendek. Matanya merentasi gelanggang ke arah Isabella, yang wajahnya berkerut kerana terkejut dan marah. Dia menggigit bibirnya dan merenung Mike. Kekecewaan terhadap teman lelakinya dan rasa malu kerana rancangannya gagal jelas terpancar di wajahnya. "Bangun, kau nak kalah dengan si kerdil ni ke? Bangun dan patahkan leher dia sekarang." Jeritan Isabella yang penuh kemarahan bergema di seluruh padang latihan. Tetapi Mike masih tidak mampu bangun. Nampaknya kekalahan mental lebih teruk daripada kesakitan fizikal. Dia percaya sepenuhnya pada kekuatannya sendiri dan tidak pernah terfikir akan kalah, tetapi sebentar tadi dia telah merasai bahaya yang mengancam nyawa dan menyerah kalah dengan sendiri. Teknik Azlan telah menjadikan kekuatannya tidak bernilai dan menghancurkan keangkuhannya berkeping-keping. Seketika kemudian, isyarat permulaan pusingan kedua berbunyi. Mike bangun dengan bantuan rakan-rakannya dan berjalan kembali ke tengah gelanggang. Dalam matanya tidak ada lagi keangkuhan, hanya perasaan malu dan kemarahan. Dia tidak lagi melihat Azlan sebagai lawan, tetapi sebagai musuh yang memijak kehormatannya. Gaya bertarung pada pusingan kedua berbeza sama sekali dengan pusingan pertama. Mike tidak lagi tergesa-gesa menyerbu masuk. Dia menjaga jarak dan mencuba secara berhati-hati. Kekalahan pada pusingan pertama telah menyedarkannya bahawa Azlan bukan lawan yang boleh ditundukkan dengan kekuatan semata-mata. Tetapi dalam kepalanya, dia dipenuhi dengan fikiran untuk membalas dendam yang membuatkan pergerakannya semakin tidak stabil. Sebaliknya, Azlan semakin tenang. Pertembungan pada pusingan pertama telah membolehkannya memahami kekuatan dan korak lawan. Mike mahir dalam tackle dan menekan dengan menggunakan kekuatan bahagian atas tubuhnya, tetapi kurang fleksibel dan kemahiran menangani dalam posisi baring. Azlan tidak tergesa-gesa menyerang, tetapi menunggu Mike menyerbu masuk.
Semakin panas baran lawan, semakin banyak ruang yang terdedah. Selepas mencuba seketika, akhirnya Mike hilang sabar dan meluru masuk untuk tackle seperti kilat gerakan yang paling mahir dilakukannya. Merunduk rendah dan pantas ke pinggang Azlan. Tetapi Azlan sudah menjangka pergerakan ini. Pada saat Mike merunduk masuk, dia mengelak sedikit, kemudian menggunakan lengan untuk mengunci leher Mike sambil menjatuhkan diri ke hadapan melingkari tubuh Mike. Ini adalah penggunaan kelajuan dan kekuatan tackle Mike untuk kelebihan dirinya merebut posisi yang menguntungkan sekelip mata. Ia adalah salah satu teknik gusti yang paling sukar yang dipanggil spinning choke. Situasi lebih teruk daripada pusingan pertama. Mike ditindih dengan muka rapat ke gelanggang tanpa jalan keluar sebaik sahaja jatuh. Azlan berada di atas belakangnya dan mengawalnya sepenuhnya. Askar Amerika terkejut manakala askar Malaysia menahan nafas. Wajah Isabella pucat lesi. Azlan tidak mengunci leher Mike, tetapi dia menggunakan kakinya untuk mengunci satu lengan Mike dan memulas lengan yang satu lagi ke belakang. Kesakitan yang teramat sangat menjalar ke sendi bahu Mike. Jeritan kesakitan keluar dari mulut Mike. Jika dia tidak menyerah, bahunya pasti akan terkehel atau ligamennya putus. Azlan berbisik di telinga Mike dengan nada yang tenang tetapi sedingin ais. Ini balasan kerana kau menghina rakan dan negara saya. Suaranya perlahan, hanya Mike yang mendengarnya, tetapi berat kemarahan dan amaran yang tersembunyi itu seberat beribu-ribu tan besi. Mike cuba bertahan untuk 2-3 saat lagi, tetapi akhirnya tidak tahan dengan kesakitan yang seolah-olah lengannya akan patah dan menampar gelanggang sekali lagi dengan terdesak. Pengadil bergegas masuk untuk menghentikan Azlan. Semuanya berlaku dalam masa hanya 30 saat selepas pusingan kedua bermula. Perlawanan berakhir begitu sahaja. SM Azlan menang sepenuhnya. Sebaik sahaja pengadil menamatkan perlawanan, sorakan gila-gila bergema dari kem tentera Malaysia. Perasaan malu dan marah yang dipendam selama ini meletus serentak. Askar-askar berlari naik ke gelanggang, memeluk dan melambung Azlan ke udara. Azlan membiarkan tubuhnya melayang mengikut sorakan rakan-rakannya dalam diam, tetapi matanya masih dingin dan tenang. Sebaliknya, pihak askar Amerika senyap sunyi seperti kubur. Mereka telah melihat wira mereka tumbang dengan memalukan di hadapan mata mereka. Rasa terkejut, tidak percaya, dan perasaan kalah yang tidak pernah mereka kenal melanda mereka. Mike dipapah turun dari gelanggang oleh jurulatih. Dia berjalan menunduk dan tidak berani memandang ke arah Azlan. Tetapi orang yang paling terkejut ialah Isabella. Dia berdiri pucat lesi, merenung Azlan yang berdiri tegak di atas gelanggang dengan pandangan kosong. Askar Asia yang pernah dipandang rendah dan tidak diendahkan itu telah mengalahkan teman lelakinya yang paling kuat dalam unitnya, dengan mudah seolah-olah bermain dengan kanak-kanak. Dan yang penting, ia berlaku dalam pertaruhan yang dia sendiri tawarkan. Keangkuhan dan harga dirinya hancur berkecai. Apa yang tinggal hanyalah rasa malu dan kenyataan yang menakutkan bahawa dia perlu bertanggung jawab ke atas kata-katanya sendiri. Saya akan berikan malam saya kepada awak. Kata-katanya sendiri kembali menusuk hatinya seperti bumerang. Semua mata tertumpu kepadanya. Askar Amerika memandang dengan rasa simpati, manakala askar Malaysia memandang dengan rasa puas bercampur kasihan. Dia tidak tahan dengan pandangan itu, ingin lari menyelamatkan diri, tetapi harga dirinya sebagai seorang askar tidak membenarkannya berbuat demikian. Dia mengumpulkan keberanian, memaksa kakinya yang menggeletar untuk berjalan perlahan ke arah Azlan. Azlan, yang telah diturunkan ke lantai, sedang memakai kembali bajunya yang basah dengan peluh. Dia memandang Isabella yang menghampirinya dengan mata tanpa emosi, tanpa berkata apa-apa. Dia berhenti beberapa langkah dari Azlan, tidak tahu apa yang perlu dikatakan. Ucapan tahniah, permintaan maaf, atau alasan, tiada perkataan yang sesuai untuk situasi ini. Selepas berdiam diri seketika, akhirnya dia membuka mulut. Suaranya sedikit bergetar. Saya kalah. Dia mengakui kekalahannya, tetapi dalam kata-katanya masih terselit rasa sakit hati dan kemarahan. Azlan tidak menjawab. Dia menunggu kata-kata seterusnya. Saya akan tunaikan janji. Dia berkata perlahan sehingga hampir tidak kedengaran, sebelum menyelupkan kunci bilik penginapannya ke tangan Azlan dan melarikan diri serta-merta.
Belakangnya kelihatan kecil dan lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Azlan menggenggam kunci logam yang sejuk itu di tangannya, memandang ke arah dia menghilang. Rakan-rakannya bersiul dan menepuk bahunya. "Wow, malam ni kau pecah darah dia, Azlan. Aku nak tengok muka Kapten Angkuh tu kena ajar betul-betul, kawan." Azlan tidak membalas ejekan rakan-rakannya. Hatinya keliru. Bukan dia tidak berasa puas, tetapi ada sesuatu yang lebih besar memberati fikirannya. Dia tidak mahukan kemenangan dalam bentuk ini. Dia hanya mahu memulihkan kehormatannya dan rakan-rakannya yang telah dihina, tetapi situasi telah berubah ke arah yang tidak dijangka. Kunci di tangannya terasa panas seperti bara api. Malam itu, Azlan berfikir keras. Patutkah dia pergi ke bilik Isabella? Ini adalah pertaruhan. Dia berhak untuk membuat dia membayar atas keangkuhannya dan ada juga sorakan daripada rakan-rakannya. Tetapi jauh di lubuk hati, timbul persoalan, adakah ini perkara yang betul? Membalas penghinaan dengan penghinaan, akhirnya tidak menjadikan dirinya lebih mulia daripada orang-orang itu. Sebelum menjadi seorang askar, dia mahu mempertahankan maruah kemanusiaannya. Apabila malam semakin larut, bunyi bising di kem tentera senyap. Azlan bangun berdiri. Dia memandang kunci di tangannya seketika sebelum memutuskan untuk membuka pintu bilik dan berjalan keluar dalam kegelapan. Kakinya menuju ke satu tempat yang bukan bilik penginapan Isabella. Tempat yang Azlan tuju bukanlah bilik penginapan Isabella, tetapi khemah perubatan unit tentera Amerika yang terletak di sudut kem. Ketika berjalan melalui koridor yang gelap, dia terdengar suara erangan perlahan keluar dari bilik rawatan paling hujung bersama dengan cahaya lampu yang malap. Azlan membuka pintu dan masuk dalam diam. Di atas katil, Mike terbaring meniarap, bertelanjang dada, dengan seorang pembantu perubatan sedang merawat bahunya. Sendi yang dikunci Azlan hingga cedera itu kelihatan bengkak dengan jelas. Mike menyedari kehadiran Azlan dan menoleh. Apabila melihat Azlan, wajahnya serta-merta mengeras. Matanya penuh dengan rasa malu dan permusuhan. "Kau buat apa kat sini? Datang nak ejek orang kalah ke?" Nada suara Mike dingin dan marah. Azlan tidak berkata apa-apa. Dia berjalan masuk, mengambil beg ais daripada pembantu perubatan dan mula menuam bahu Mike dengan cekap. Jari-jarinya bergerak dengan lembut dan mahir kemahiran yang diperoleh daripada membantu merawat rakan-rakan atlet yang cedera berkali-kali di masa lalu. Mike terkejut dengan tindakan Azlan yang tidak dijangka dan cuba menggerakkan badannya untuk melarikan diri. "Apa yang kau buat ni? Biar aku jelah. Jangan bergerak, nanti jadi lebih teruk." Nada suara Azlan yang perlahan tetapi tegas membuatkan Mike terhenti. Azlan terus menuam ais dalam diam. Kesunyian yang menyesakkan meliputi seluruh bilik. Seketika kemudian, Azlan yang memecahkan kesunyian. "Saya minta maaf. Mungkin saya bertindak terlalu kasar." Permintaan maaf Azlan membuatkan Mike semakin keliru. Orang yang baru sahaja mengalahkannya dengan teruk datang meminta maaf dan merawatnya sendiri. Dia tidak faham niat Azlan dan masih belum melepaskan rasa curiganya. "Jangan fikir buat macam ni, aku akan terima kau. Saya tidak datang untuk membuat anda menerima saya. Saya seorang askar, anda juga seorang askar. Kecederaan semasa latihan adalah sesuatu yang perlu dielakkan, terutamanya dalam latihan bersama. Kerana emosi saya, askar dari negara sekutu cedera parah. Walau apapun alasannya, ia tidak boleh dimaafkan. Ini adalah permintaan maaf sebagai seorang askar kepada seorang askar." Kata-kata Azlan tidak ada unsur pura-pura atau dibuat-buat. Dia benar-benar menyesali tindakannya dari lubuk hati. Mike terdiam. Dia benar-benar tidak faham lelaki bernama Azlan ini. Orang yang menerima pertaruhan yang memalukan dan mengalahkannya dengan kejam, tetapi kini bercakap tentang kehormatan seorang askar. Sementara itu, di bilik penginapannya, Isabella yang menunggu Azlan dengan gelisah semakin kecewa apabila masa berlalu. Pada mulanya, dia fikir Azlan sengaja melengah-lengahkan masa untuk menyeksa dia menunggu. Tetapi apabila melepasi tengah malam, masih tiada tanda-tanda kehadirannya. Satu lagi fikiran muncul. Mungkinkah dia tidak datang kerana dia tidak melihatnya sebagai seorang wanita pun? Atau mungkinkah malam yang dia tawarkan sebagai hadiah itu tidak bernilai di matanya?
Fikiran ini membuatkan dia tenggelam dalam jurang kehinaan yang lebih dalam daripada kekalahan. Dia mengabaikannya sepenuhnya. Kecantikan, pangkat, dan keangkuhannya semuanya tidak bermakna. Isabella meluncur turun ke katil, menutup mukanya dengan tangan. Imej kapten wanita yang angkuh itu hilang tanpa jejak, hanya tinggal seorang wanita yang remuk. Keesokan harinya, suasana antara ketiga-tiga mereka di padang latihan berbeza sama sekali berbanding semalam. Azlan masih pendiam dan fokus pada latihannya. Mike hanya memandang Azlan dari jauh dengan pandangan keliru dan tidak berani mendekat. Manakala Isabella pula mundar-mandir di sekeliling Azlan dengan wajah letih seolah-olah tidak tidur semalaman. Dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya tetapi tidak tahu bagaimana untuk bermula. Petang itu, latihan pergerakan di kawasan berbukit bermula. Askar komando dari kedua-dua negara dibahagikan kepada pasukan campuran untuk bergerak ke destinasi yang ditetapkan. Secara kebetulan, Azlan, Isabella, dan Mike diletakkan dalam pasukan yang sama. Perjalanan yang janggal pun bermula. Semasa mendaki laluan yang curam, Isabella tersilap langkah dan menjerit apabila tubuhnya tergelincir menuruni cerun. Dalam sekelip mata itu, Azlan yang mengikut di belakang meluru masuk dan menyambar lengannya. "Kapten!" Lengan Azlan yang kuat menariknya ke atas. Dia memeluknya kerana terkejut dan mendapati dirinya berada dalam pelukan Azlan. Bau peluh, bau tanah, dan bau badan lelaki yang kuat itu menusuk hidungnya sehingga mukanya merah padam. Apabila dia sedar dan cuba melepaskan diri, Azlan berkata dengan nada tenang, "Berhati-hati, Kapten. Di tempat macam ni, kelalaian seketika boleh membawa kepada kemalangan serius." Nada suaranya masih ringkas seperti biasa, tetapi terselit rasa bimbang. Isabella hanya mampu mengangguk. Pada saat itulah, dia sedar buat kali pertama bahawa dia memandangnya sebagai rakan askar dan seseorang yang perlu dilindungi, bukan sebagai seorang wanita. Dan anehnya, kenyataan ini tidak membuatnya berasa tidak senang sama sekali. Latihan diteruskan. Selepas diselamatkan oleh Azlan, sikap Isabella berubah dengan ketara. Dia tidak lagi mengabaikan atau memprovokasinya. Sebaliknya, dia mula memerhatikan tindakannya dengan teliti. Dia sering berada di belakang untuk menjaga keselamatan rakan sepasukan. Dia adalah orang yang merintis laluan yang paling berbahaya. Dan pada waktu rehat, dia akan memeriksa peralatan rakan-rakannya dalam diam. Dia mempunyai ciri kepimpinan yang lebih daripada dia, yang merupakan ketua pasukan. Kekuatannya bukan hanya datang dari fizikal semata-mata, tetapi dari kemahiran yang terkumpul daripada latihan dan pengalaman yang panjang, serta tanggung jawab yang mengutamakan rakan-rakan askar. Isabella sedar betapa bodohnya dia. Dia menilai orang dari pangkat, asal negara, dan penampilan luar. Terutamanya, dia salah faham bahawa sikap pendiam Azlan adalah tanda ketidakcekapan atau kemalasan. Tetapi sebenarnya, dia hanya tidak bercakap perkara yang tidak perlu. Sebaliknya, dia adalah orang yang paling memahami situasi dan melaksanakan tugasnya dalam diam. Dia berasa malu yang teramat sangat. Semasa latihan, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Dalam sekelip mata, paras air di sungai meningkat. Pasukan itu berdepan dengan krisis tersesat dan terputus hubungan. Malah radio komunikasi basah terkena hujan sehingga tidak dapat menghubungi ibu pejabat. Kebimbangan mula merebak dalam kalangan askar. Pada saat itu, Azlan melangkah ke hadapan. "Saya akan pergi meninjau kawasan sendiri. Semua tunggu di sini. Bahaya, tak boleh pergi seorang diri." Entah sejak bila, nada suara Mike tidak lagi bermusuhan. Dia mula menerima Azlan sebagai salah seorang rakan sepasukan. Azlan tersenyum kecil kepada Mike. "Jangan risau, Kapten. Saya biasa dengan situasi macam ni." Dia mengeluarkan tali dari beg galasnya, mengikat pada dirinya, dan bergerak pantas seperti harimau kumbang yang tangkas menuju ke tebing sungai yang deras di seberang. Semua orang menahan nafas memerhatikan tubuhnya. Isabella menggenggam tangannya. Jantungnya berdebar-debar dengan gila. Ia bukan sekadar kebimbangan, tetapi dia berasa kagum dan tertarik yang mendalam terhadap imejnya yang berkorban untuk pasukan tanpa rasa takut akan bahaya. Seketika kemudian, Azlan kembali selepas menemui laluan yang selamat. Dengan bantuannya, pasukan itu berjaya keluar dari kawasan berbahaya dan menemui tempat berlindung sementara.
Askar-askar yang basah kuyup menyalakan unggun api untuk memanaskan badan di dalam sebuah gua. Di tengah kesunyian yang menyesakkan, Isabella yang mula berjalan menghampiri Azlan. "Terima kasih, sebab awak, semua orang selamat. Saya cuma buat tugas saya, Kapten." Azlan menjawab ringkas seperti biasa, sambil memanaskan pakaian seragamnya yang basah kuyup. Isabella tidak tahan lagi. Dia duduk di sebelahnya. "Malam tu, kenapa awak tak datang?" Akhirnya, dia melontarkan soalan yang mengganggu fikirannya. Azlan memandang api yang marak dan berdiam diri seketika. Hati Isabella terdetik. Dia tidak tahu sama ada diamnya itu adalah penerimaan atau penolakan. "Memang benar saya nak kalahkan Kapten, tapi saya tak nak kemenangan dalam bentuk itu. Bentuk itu, saya yang mula pertaruhan, dan membayar kekalahan adalah perkara biasa, bukan? Saya fikir kehormatan seorang askar perlu dipertahankan di medan perang, bukan di atas katil, Kapten." Kata-kata Azlan setajam bilah pisau dan menusuk masuk ke dalam hati Isabella. Dari awal hingga akhir, dia adalah seorang askar. Setiap tindakan dan keputusannya berasaskan kehormatan seorang askar. Dia adalah orang yang menawarkan pertaruhan bodoh yang merosakkan kehormatan itu, dan walaupun dia menang, dia masih mempertahankan kehormatannya dengan caranya sendiri. Isabella kalah sepenuhnya, bukan sahaja dalam perlawanan Gusti, tetapi sebagai seorang manusia dan sebagai seorang askar. Dia menundukkan kepala. Air mata mengalir membasahi pipinya. "Saya, bodoh betul kerana menghina awak dan rakan-rakan awak. Saya minta maaf dari lubuk hati." Apabila melihat permintaan maafnya yang ikhlas buat kali pertama, Azlan menoleh memandangnya dengan mata yang lembut. Dia menanggalkan jaketnya dan menyelimutkan bahunya dalam diam. Kehangatan merebak ke seluruh tubuhnya yang kedinginan. Dia mendongak memandang matanya. Wajahnya comot dengan lumpur, tetapi matanya kuat dan mendalam daripada sesiapa pun. Jantungnya berdebar kencang sekali lagi. Kali ini, ia adalah debaran yang disertai dengan rasa hormat dan tarikan yang tidak dapat ditahan. Malam itu di dalam gua, tembok antara kedua-dua mereka hampir runtuh sepenuhnya. Pagi keesokan harinya, selepas malam di dalam gua, hujan berhenti dan latihan bermula semula. Tetapi suasana dalam pasukan berubah sepenuhnya. Kejanggalan dan ketegangan antara Azlan, Isabella, dan Mike hilang, hanya tinggal kepercayaan dan persahabatan yang erat. Terutamanya Isabella, yang menghormati pendapat Azlan dan mendengar keputusannya. Manakala Mike pula mematuhi arahan Azlan tanpa bantahan. Azlan secara tidak rasmi telah menjadi ketua pasukan. Fasa terakhir latihan bersama adalah latihan taktikal gabungan, di mana mereka perlu menyusup masuk ke pangkalan musuh simulasi, menawan sasaran, dan melarikan diri. Ia adalah kemuncak latihan di mana pakar-pakar terulung dari kedua-dua negara akan menguji kemahiran mereka sekali lagi. Pasukan Azlan dan Isabella diberi misi untuk menyusup masuk ke dalam bangunan yang dijadikan ibu pejabat musuh. Mereka menggunakan kegelapan untuk menyelinap masuk ke bangunan sasaran dalam diam. Di dalam dan di luar bangunan, terdapat jurulatih yang berperanan sebagai musuh simulasi yang berkawal di setiap sudut. Bunyi atau kesilapan kecil boleh membawa kepada kegagalan seluruh pasukan. Azlan mengetuai pasukan menyusup di barisan hadapan, manakala Isabella mengawal situasi keseluruhan dan memberikan sokongan dari belakang. Mereka bekerjasama dengan menakjubkan. Apabila Azlan memberikan isyarat tangan, Isabella akan memahami maknanya serta-merta dan menyampaikannya kepada ahli pasukan yang lain, seolah-olah mereka telah berlatih bersama selama bertahun-tahun. Penyusupan nampaknya berjalan lancar, tetapi apabila tiba di koridor yang hanya tinggal beberapa langkah ke sasaran, mereka berhadapan dengan pasukan serang hendap yang tidak dijangka. Ia adalah sensor pengesan pergerakan dan perangkap laser model terbaru yang dipasang dengan padat. Ia adalah perangkap yang tiada dalam pelan latihan, tetapi dipasang sendiri oleh jurulatih untuk meningkatkan kesukaran. "Ini tak ada dalam pelan," Mike berbisik perlahan. Wajah Isabella juga serius. Jika mereka tidak dapat melepasi perangkap ini, misi akan gagal. Masa yang terhad semakin suntuk. Semasa semua orang dalam kebuntuan, Azlan berkata perlahan, "Saya akan cuba." Dia mengeluarkan serpihan cermin kecil dan bom asap mudah alih dari beg galasnya.
Dia akan menggunakan cermin untuk mencari laluan laser dan bom asap untuk melumpuhkan sensor pengesan pergerakan buat sementara waktu. Tetapi ia adalah percubaan yang sangat berisiko. Semua ahli pasukan perlu melepasi perangkap laser dalam masa beberapa saat sahaja sebelum asap hilang. Kesilapan kecil akan menyebabkan penggera berbunyi. Terlalu berisiko, cari jalan lain. Isabella menghalang rancangannya. Tetapi mata Azlan penuh dengan keyakinan. Kita tak ada masa. Percaya pada saya. Nada suaranya yang tegas membuatkan Isabella tidak dapat membantah lagi. Dia merenung matanya dan mengangguk. Pandangan itu adalah isyarat senyap. Saya percaya awak. Azlan menarik nafas dalam-dalam dan menjelaskan rancangannya kepada rakan sepasukan dengan pantas sebelum mula mengira detik. 3, 2, 1. Pergi. Sebaik sahaja isyaratnya, bom asap diaktifkan, memenuhi koridor dengan asap. Pada masa yang sama, Azlan bergerak melepasi perangkap laser dengan gerakan yang tangkas seperti seorang akrobat. Ahli pasukan lain mengikutinya dengan teratur. Isabella adalah orang terakhir yang memastikan semua orang telah melepasi, kemudian meluru masuk. Pada saat dia melepasi garisan laser terakhir, asap tebal mula hilang dan peralatan kecil yang terikat di buku lalinya menyentuh laser, menyebabkan bunyi penggera yang tajam berbunyi. Bip! Alamak! Musuh dari semua arah menyerbu masuk. Pasukan itu berada dalam bahaya untuk dikepung sekelip mata. Laluan berundur juga telah dipotong. Pada saat genting itu, Azlan menyambar pergelangan tangan Isabella dan menjerit, "Kapten, tingkat sana." Tempat yang ditunjukkannya adalah tingkap di hujung koridor tingkap yang berada 3 tingkat dari lantai, sungguh menakutkan. Tanpa teragak-agak, Azlan bersedia untuk memecahkan tingkap dan melompat keluar. Dia berpaling dan berkata kepada Isabella, "Kalau percaya saya, pejam mata." Isabella ragu-ragu seketika, tetapi apabila merenung mata Azlan yang penuh keazaman, dia memutuskan untuk menyerahkan segala-galanya kepadanya. Dia menyandarkan mukanya ke dadanya dan memejamkan mata dalam diam. Azlan menggunakan sebelah lengan untuk memeluknya dengan erat, manakala tangan yang satu lagi membaling tali untuk mengait pada bingkai tingkap, kemudian menjatuhkan diri dari tingkap tanpa teragak-agak. Kedua-dua tubuh itu tergantung di udara seketika sebelum daya tarikan tali menarik mereka masuk ke tingkap-tingkat bawah, seolah-olah disedut masuk. Ia adalah cara melarikan diri seperti dalam filem. Hentaman daripada memecahkan tingkap dan meluru masuk ke tingkat bawah lebih kuat daripada yang disangka. Azlan menggunakan badannya sendiri untuk menerima hentaman dengan dinding terlebih dahulu bagi melindungi Isabella. Kedengaran suara Azlan mengerang pendek bersama dengan hentaman, tetapi dia tidak melepaskan pelukan yang memeluknya. Serpihan kaca bertaburan ke semua arah dan debu berterbangan. "Kapten, awak tak apa-apa?" Azlan tidak menghiraukan kesakitannya sendiri, tetapi bertanya tentang keselamatannya dahulu. Isabella menyandarkan mukanya pada dada Azlan yang keras dan bernafas termengah-mengah. Sebentar tadi, dia masih merasakan ketakutan akan mati, tetapi dalam pelukannya, dia berasa selamat secara aneh. Dia perlahan-lahan mendongak memandangnya. Lengannya penuh dengan calar dari serpihan kaca yang pecah sehingga berdarah. "Lengan awak berdarah." "Tak apa, Kapten. Ini perkara kecil." Dia berkata seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku sambil memapahnya untuk berdiri. Pada saat itu, kedengaran suara rakan sepasukan yang lain dan jurulatih menjerit dari koridor. "Krisis masih belum berakhir. Cepat, Kapten. Kalau kena tangkap kat sini, semuanya tamat." Azlan menggenggam tangan Isabella sekali lagi dan berlari keluar. Tangannya besar dan kasar, tetapi memberikan rasa hangat dan boleh dipercayai. Isabella membiarkan dia memimpin tanpa berfikir. Dia hanya memandang belakangnya yang lebar dan berlari melalui koridor seolah-olah nyawa di hujung tanduk. Jantungnya hampir meletup, tetapi anehnya dia tidak berasa takut. Sebaliknya, dia ingin saat ini kekal selamanya. Mereka turun ke tingkat 1 melalui tangga kecemasan bangunan dan menuju ke titik melarikan diri yang ditetapkan. Dengan bantuan mereka, ahli pasukan yang lain juga berjaya keluar dari kepungan dengan selamat. Akhirnya, apabila sampai di titik melarikan diri dan menembak suar isyarat tamat latihan, semua ahli pasukan terduduk di lantai dan bernafas tercungap-cungap. Misi telah berjaya diselesaikan.
Semasa semua orang mengeluh lega dan berkongsi kegembiraan kemenangan, Isabella berjalan menghampiri Azlan dalam diam. Dia mengeluarkan sapu tangannya dan mengelap luka di lengannya dengan lembut. "Sakit sangat ke?" Nada suaranya lembut sekali. Azlan terkejut seketika dengan tindakannya yang tidak dijangka tetapi tidak menolak. Luka di medan perang adalah pingat kehormatan seorang askar, Kapten. Dia menjawab ringkas, tetapi tidak menolak sentuhan tangannya. Isabella mengelap lukanya sambil berkata perlahan, "Hari ini, awak selamatkan nyawa saya. Saya tak tahu nak balas budi macam mana. Jangan anggap sebagai budi, Kapten. Membantu rakan askar adalah perkara biasa." Rakan askar? Kata-kata itu menggetarkan hati Isabella. Bagi dia bukan sahaja seorang wanita yang menarik, tetapi seorang rakan seperjuangan yang telah melalui hidup dan mati bersama, yang membuatkan dia berasa terikat dan bergantung kepadanya. Dia membalut lukanya dengan sapu tangan sambil mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Nampaknya, bagi saya, awak lebih bermakna daripada sekadar rakan askar." Pengakuan yang tidak dijangka itu membuatkan Azlan memandangnya dengan terkejut. Buat kali pertama, wajahnya yang tenang menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Di bawah cahaya bintang di langit malam, aliran perasaan yang halus dan kuat terbentuk antara kedua-dua mereka. Bunyi di sekeliling hilang, hanya kedengaran degupan jantung masing-masing yang berbunyi kuat di telinga. Azlan tidak dapat menjawab serta-merta. Dia adalah orang yang tidak pandai menunjukkan perasaan. Lebih-lebih lagi, dia adalah seorang kapten tentera AS, manakala dia hanyalah seorang sarjan Major Malaysia. Tembok realiti itu tinggi dan kuat. Tetapi dia tidak dapat mengabaikan pandangan matanya yang ikhlas. Tepat pada masa itu, kedengaran bunyi isyarat panggilan perhimpunan untuk memaklumkan tamat latihan dari jauh. Masa yang terasa seperti mimpi telah berakhir dan tiba masanya untuk kembali kepada realiti. Azlan berpaling dan berkata kepada Isabella yang berwajah sedih dengan nada yang jelas, "Selepas latihan tamat, saya nak minta masa untuk bercakap dengan Kapten secara peribadi lagi." Ia bukan penolakan dan bukan juga penerimaan, tetapi bagi Isabella, ia adalah jawapan yang memberikan harapan lebih daripada kata-kata manis. Dia tersenyum lebar dan mengangguk. Malam panjang latihan bersama akan berakhir, bersama dengan permulaan baru yang akan datang. Malam sebelum unit tentera Amerika berundur kembali, satu majlis perpisahan kecil diadakan untuk askar kedua-dua negara. Suasana tegang sepanjang latihan hilang, hanya tinggal rasa rindu dan persahabatan yang hangat. Askar-askar berpelukan dan berkongsi persahabatan yang melangkaui bangsa dan bahasa. Isabella mencari Azlan di tengah orang ramai. Dia berada di sudut, diam-diam bersulang bir dengan rakan-rakannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menghampirinya. Rakan-rakan Azlan melihatnya, bersiul dan ketawa mengejek. "Oh, putri dah datang. Wira kita, Azlan, malam ni jangan lepaskan dia balik macam tu je." Muka Azlan sedikit merah dan dia menjeling rakan-rakannya. Isabella tersenyum sedikit, seolah-olah tingkah lakunya itu komel. "Boleh saya bercakap dengan awak berdua sahaja seketika?" Azlan teragak-agak seketika, tetapi mengangguk. Dia membawa Isabella keluar dari majlis yang bising ke padang latihan yang sunyi. Tempat yang beberapa hari lalu adalah pertembungan maruah dua lelaki dan keangkuhan seorang wanita, tetapi kini hanya tinggal ketenangan dan angin malam yang sejuk. Kedua-duanya duduk di atas tempat duduk penonton di tepi padang latihan. Tiada siapa yang berkata apa-apa untuk seketika. Isabella yang memecahkan kesunyian dahulu. "Esok, saya akan balik." Nada suaranya terselit rasa rindu. "Saya tahu, Kapten. Mungkin kita takkan jumpa lagi." Azlan tidak menjawab, tetapi mendongak memandang langit malam yang penuh dengan bintang yang tidak terhitung. Dia teringat saat pertama kali bertemu Isabella, tanggapan pertama yang angkuh dan tidak gentar, dan pandangan yang mencabar ketika dia menawarkan pertaruhan. Tetapi kini, wanita yang duduk di sebelahnya hanyalah seorang wanita biasa yang rapuh dan mempunyai perasaan yang jujur. "Mungkin kita akan jumpa lagi." Akhirnya Azlan berkata. Kata-katanya membuatkan Isabella berpaling memandangnya dengan terkejut. "Kita kan askar. Takdir siapa tahu macam mana dunia akan berubah. Mungkin kita akan jumpa lagi dalam latihan bersama yang seterusnya, atau di zon konflik mana-mana di dunia ni." Kata-katanya adalah satu bentuk pujukan
dan pada masa yang sama mencerminkan realiti pahit profesion ketenteraan. Pertemuan dan perpisahan mereka bukanlah sesuatu yang boleh mereka putuskan sendiri. Masa tu, awak masih ingat saya ke? Isabella bertanya dengan berhati-hati. Suaranya bergetar. Azlan menoleh dan merenung matanya. Matanya yang mendalam memantulkan cahaya bintang. Macam mana saya boleh lupakan, Kapten? Awak akan kekal jadi memori paling kuat dalam hidup ketenteraan saya. Jawapannya yang jujur membuatkan mata Isabella merah. Dia tidak dapat menyembunyikan perasaannya lagi. Dia memegang tangan Azlan. Tangannya kasar dan keras, tetapi memberikan rasa hangat dan boleh dipercayai lebih daripada tangan sesiapa pun, Azlan. Dia memanggil namanya buat kali pertama. Bukan pangkat atau jawatan, tetapi namanya sebagai seorang lelaki. Saya suka awak. Tak, rasanya saya dah jatuh cinta dengan awak. Pengakuannya perlahan-lahan merebak dalam kesunyian malam. Azlan tidak berkata apa-apa, tetapi menggenggam tangannya kembali. Dalam hatinya, gelombang emosi yang kuat juga berlaku. Walaupun akal mengatakan ia mustahil, tetapi jantungnya berdebar-debar untuknya. Dia perlahan-lahan menarik tangannya mendekat. Tubuh Isabella mendekatinya. Wajah kedua-dua mereka perlahan-lahan menghampiri satu sama lain. Dia memejamkan mata perlahan-lahan dan akhirnya bibir kedua-dua mereka bertaut. Pada mulanya, ia adalah sentuhan yang lembut dan teragak-agak, tetapi kemudian ia menjadi semakin ganas dan menuntut. Semua emosi yang dipendam meletus melalui ciuman itu. Bangsa, pangkat dan semua tembok realiti hilang. Hanya tinggal lelaki dan wanita yang merindukan satu sama lain dengan penuh kegairahan. Apabila ciuman yang gairah itu berakhir, kedua-dua mereka berpelukan dalam diam seketika. Isabella menyandarkan mukanya pada dada Azlan dan mendengar degupan jantungnya, degupan yang berirama tetapi kuat membuatnya berasa sangat selamat. Ia adalah saat yang manis dan menyedihkan sehingga membuatkan mereka melupakan realiti seketika. Tetapi masa perpisahan menghampiri tanpa belas kasihan. Saya kena pergi. Isabella berbisik dengan nada yang penuh kerinduan. Kata-katanya membuatkan Azlan memeluknya lebih erat. Dia tidak mahu melepaskannya, tetapi dia adalah seorang askar dan faham lebih daripada sesiapa pun bahawa dia perlu mematuhi arahan. Jaga diri, Kapten. Itulah sahaja yang Azlan mampu katakan. Perkataan, cinta atau janji akan menunggu nampaknya terlalu mewah dan tidak bertanggung jawab untuk status ketenteraan mereka. Sebagai ganti kata-kata, dia menanggalkan rantai namanya dari lehernya dan menyelupkannya ke tangannya. Bagi seorang askar, rantai nama adalah seperti nyawa mereka. Ia adalah pernyataan perasaan dalam hatinya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Isabella menggenggam rantai nama yang sejuk itu dengan erat. Sentuhan logam itu seolah-olah mengesahkan kehadirannya. Dia juga menanggalkan rantai salib kayu kecil di lehernya dan menyarungkannya pada Azlan. Biarlah ini melindungi awak. Tak kira di mana atau apa yang awak buat, itulah upacara perpisahan antara kedua-dua mereka. Mereka tidak berkata apa-apa lagi. Perasaan yang lebih mendalam daripada kata-kata berkomunikasi melalui pandangan mata mereka. Pagi keesokan harinya, pengunduran unit tentera Amerika bermula. Padang latihan dipenuhi dengan askar dari kedua-dua negara yang mengucapkan selamat tinggal dengan riuh rendah. Isabella mencari Azlan buat kali terakhir sebelum menaiki bas yang akan berlepas. Dia berdiri memerhatikan bas yang dinaikinya dari jauh dalam diam. Mata kedua-dua mereka bertembung di udara. Mereka tidak bercakap atau menunjukkan sebarang tingkah laku, tetapi sebaliknya membaca hati masing-masing dengan jelas. Bas perlahan-lahan bergerak. Isabella menyandarkan mukanya ke tingkap dan tidak mengalihkan pandangan dari tubuhnya yang perlahan-lahan menjauh sehingga hilang dari pandangan. Apabila tubuhnya menjadi titik kecil, sehelai air mata panas mengalir membasahi pipinya. Pertemuan yang singkat tetapi ganas, cinta yang bermula seolah-olah takdir, telah berakhir dengan perpisahan seperti ini. Azlan masih berdiri di tempat yang sama seketika selepas bas hilang dari pandangan. Tempat dia pergi hanya tinggal kekosongan dan kerinduan yang menyayat hati. Dia menggunakan jarinya mengusap rantai salib kayu di lehernya. Dia masih merasakan kehangatan seolah-olah uap panas dari tubuhnya masih tertinggal. Selepas hari itu,
Azlan kembali menjadi dirinya yang dahulu pendiam dan fokus pada latihan yang lebih berat daripada sesiapa pun. Tetapi di dalam hatinya, ia tidak sama lagi. Di dalam hatinya, ada seorang wanita bernama Isabella yang terukir dalam. Kadang-kadang, kerinduannya membuatkan dia tidak dapat tidur, dan kadang-kadang, bayangannya muncul di tengah latihan, sehingga membuatkan dia terasa sebak di dada. Beberapa bulan berlalu, Azlan menerima arahan untuk menjalankan misi di zon konflik di luar negara, misi berbahaya yang tidak dapat menjamin dia akan kembali. Malam sebelum berlepas, dia sedang mengemas barang di bilik penginapannya dalam diam. Tiba-tiba, sepucuk surat antarabangsa dihantar kepadanya. Alamat pengirim adalah pangkalan tentera AS di luar negara yang tidak dia kenali. Dia membuka sampul surat itu dengan tangan yang menggeletar. Di dalamnya terdapat sekeping surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang biasa dan sekeping gambar kecil. Dalam gambar itu, Isabella tersenyum ceria dan di lehernya tergantung rantai nama yang dia berikan. Dalam surat itu tertulis, "Kepada Azlan, apabila awak terima surat ni, saya tak tahu awak di mana. Tapi tak kira di mana pun awak berada, saya doakan awak selamat. Sekarang, saya pun berada di tempat yang negara perlukan saya. Mungkin takdir dah tentukan kita kena hidup dengan memikirkan antara satu sama lain di bawah langit yang sama macam ni. Tapi saya tak menyesal langsung. Dapat jumpa awak adalah tuah terbaik dalam hidup saya. Harap satu hari nanti bila kita jumpa lagi, kita dapat jumpa sebagai lelaki dan perempuan, bukan askar. Sampai masa tu, jangan lupakan saya. Sayang sentiasa, Isabella awak." Azlan membaca surat itu berulang kali. Kelopak matanya terasa panas. Dia juga tidak melupakannya dan masih memikirkannya dengan perasaan yang sama. Dia ada di suatu tempat di dunia ini sambil menjalankan tugas. Itu sudah cukup. Dia melipat surat itu dengan kemas di dalam poket baju seragamnya dan memandang keluar tingkap yang gelap sambil berbisik kepada dirinya sendiri. "Saya akan tunggu selama-lamanya." Hatinya tidak lagi sunyi. Apabila tiba di sebuah negara di Timur Tengah di mana api konflik masih belum padam, SM Azlan, sebagai anggota pasukan operasi khas, dihantar untuk menjalankan misi serta-merta. Sebaik sahaja turun dari pesawat, bahang panas yang menyesakkan dan bau serbuk letupan menusuk hidungnya. Ini adalah tanah di mana garis antara hidup dan mati kabur, sangat berbeza dari tanah airnya yang damai. Misi utama mereka adalah untuk melindungi diplomat dan rakyat Malaysia yang tinggal di kawasan itu dan menangani ancaman pengganas. Azlan mencurahkan segala-galanya di sana. Dia adalah seorang askar sejak lahir yang tidak menunjukkan perasaan pribadi. Tetapi surat Isabella telah menjadi api yang membara di bahagian paling dalam hatinya. Fikiran bahawa dia juga sedang menjalankan tugas yang berbahaya sama seperti dia di suatu tempat di dunia ini adalah satu-satunya perkara yang membantunya menahan hari-hari yang kejam. Dia mahu menjadi seorang askar yang tidak memalukan dia. Dia perlu hidup untuk kembali dan menunaikan janji untuk bertemu dengannya lagi. Dia menunjukkan fokus dan pertimbangan yang luar biasa dalam situasi itu. Dia menggunakan taktik yang hebat, menyelamatkan pasukan daripada krisis berkali-kali sehingga mendapat kepercayaan penuh daripada rakan sepasukan. Namanya mula dikenali dalam kalangan pasukan antarabangsa yang bekerjasama sebagai Komando Malaysia yang pendiam tetapi paling kuat dan boleh dipercayai. Dan pada suatu hari, satu insiden berlaku. Sekumpulan militan di kawasan itu menculik pasukan perubatan sukarelawan dari sebuah organisasi bantuan antarabangsa. Dalam kalangan tebusan yang diculik itu, terdapat Doktor Amerika. Ini menyebabkan tentera AS merancang operasi menyelamat tebusan. Kerana tidak mahir dengan geografi dan maklumat tempatan, tentera AS meminta Regimen Gerak Khas Malaysia untuk menyertai operasi secara rasmi. Operasi khas menerima permintaan itu dengan sukacita dan pegawai yang paling mahir, termasuk Azlan, menyertai pasukan operasi. Di dalam khemah yang ringkas di pangkalan tentera Amerika, yang digunakan sebagai tempat taklimat pelan operasi bersama, Azlan sedang meneliti peta operasi dan bertukar pandangan dengan rakan sepasukannya. Tiba-tiba, pintu khemah terbuka dan pegawai pemerintah operasi tentera AS masuk. Semua bersedia. Orang yang akan memerintah operasi menyelamat tebusan operasi ribut laut ini ialah kata-kata pegawai Amerika yang memperkenalkan diri itu terhenti.
Pegawai pemerintah yang masuk ke khemah itu juga terhenti di hadapan pintu. Dia berdiri kaku seolah-olah dibekukan, merenung ke satu titik. Semua mata di dalam khemah berpaling memandang mereka. Azlan mendongak dan merenung mata pegawai pemerintah tentera AS, dan dalam sekelip mata itu, jantungnya hampir terhenti. Kulit sawo matang yang terbakar matahari, rambut perang yang diikat rapi, dan mata yang kuat seolah-olah tidak akan gentar dalam apa jua keadaan. Pegawai pemerintah dalam pakaian seragam tempur itu adalah Kapten Wanita Isabella Vance. Isabella juga melihat Azlan dan berada dalam keadaan terkejut. Matanya bergetar dengan kuat. Lelaki yang dirindui dan diingini walaupun dalam mimpi, kini berdiri di hadapannya sebagai rakan kongsi dalam operasi paling berbahaya yang mempertaruhkan nyawa. Di tengah-tengah ramai askar, kedua-dua mereka merenung satu sama lain sendirian. Kesunyian yang seolah-olah masa terhenti meliputi. Orang yang sedar dahulu ialah Isabella. Dia adalah seorang askar profesional. Dia memejamkan mata seketika sebelum membukanya semula, menahan perasaannya dan kembali menggunakan suaranya sebagai pegawai pemerintah. Mulakan taklimat pelan operasi. Suaranya sedikit bergetar, tetapi tiada siapa yang menyedarinya. Hanya Azlan yang dapat membaca puluhan ribu perasaan yang terselindung dalam getaran itu. Semasa taklimat, kedua-dua mereka cuba untuk tidak bertentang mata, tetapi setiap deria tertumpu kepada pihak yang satu lagi. Masa yang dihabiskan bersama melihat peta dan membincangkan laluan penyusupan terasa seperti mimpi. Apabila taklimat tamat, askar-askar beredar untuk menjalankan tugas masing-masing. Azlan dan Isabella kekal di dalam kemah sendirian. Kesunyian yang menyesakkan menyelubungi. Saya tak sangka akan jumpa awak kat sini. Isabella yang mula bercakap dahulu. Saya pun, Kapten. Awak dah terima surat? Dah terima. Saya baca setiap malam. Jawapan Azlan membuatkan mata Isabella merah. Dia berjalan menghampirinya dan meletakkan tangannya di dadanya. Jantungnya berdegup kencang. Dia juga, saya rindu awak, Azlan. Saya pun rindu awak, Isabella. Mereka memanggil nama masing-masing dan merenung satu sama lain dengan penuh kerinduan. Tetapi sekarang bukan masanya untuk menikmati kegembiraan bertemu semula. Tidak lama lagi, pertempuran yang menakutkan akan bermula. Dan nasib kedua-dua mereka bergantung kepada hasil pertempuran itu. Operasi ini sangat berbahaya, Azlan. Tempat tebusan ditahan adalah jantung musuh. Tak ada jaminan kita akan selamat balik, Isabella berkata dengan mata yang bimbang. Azlan memegang tangannya dengan lembut. Kalau kita bersama, kita akan selamat balik. Saya akan lindungi awak. Kata-katanya bukan sekadar pujukan, tetapi sumpah yang mempertaruhkan nyawa. Isabella memandang matanya yang kuat dan mengangguk. Ketakutan hilang dan keberanian yang membara menggantikannya. Mereka bukan lagi sekadar kekasih, tetapi rakan seperjuangan yang perlu menyerahkan nyawa masing-masing. Dan akhirnya, kedua-dua mereka bertemu semula secara ajaib dan secara takdir di tengah medan perang yang paling berbahaya. Masa bermula operasi adalah tengah malam. Pasukan komando campuran yang dipimpin oleh Azlan dan Isabella menggunakan helikopter untuk menyusup masuk ke kawasan dalaman musuh dalam diam. Di tengah kegelapan, mereka mendarat di titik yang ditetapkan tanpa sebarang kesilapan. Bangunan yang disangka sebagai tempat tahanan tebusan adalah sebuah kilang penapis minyak lama yang terletak di tengah padang pasir yang lapang, yang membuatkan ia sukar untuk didekati. Azlan mengetuai pasukan menyusup di barisan hadapan, manakala Isabella berada di bukit di belakang bersama pasukan penembak tepat dan pasukan sokongan. Suara kedua-dua mereka bertukar melalui radio komunikasi dalam diam. Azlan, macam mana keadaan sekarang? Normal, Kapten. Dah selesai rondaan luar bangunan. Akan masuk ke dalam. Faham, berhati-hati. Struktur dalam rumit, mungkin ada perangkap. Pasukan Azlan menyusup masuk ke dalam bangunan tanpa bunyi. Di dalam bangunan penuh dengan tangga besi yang berkarat dan paip yang rumit seperti labirin persekitaran yang paling teruk untuk pertempuran. Bunyi kecil boleh menyebabkan mereka diserang oleh musuh. Azlan menggunakan naluri haiwan buasnya untuk mengesan bahaya dan memimpin rakan sepasukan. Tiba-tiba, teropong Isabella menangkap sesuatu. Di atas bumbung bangunan, terdapat dua lagi musuh dengan mesingan berat. Mereka sedang menyekat laluan berundur pasukan. Azlan,
Azlan, di bumbung ada mesingan berat. Cepat bersembunyi. Jeritan cemas Isabella bergema bersama dengan bunyi mesingan berat yang menembusi dinding koridor tempat pasukan Azlan berada. Serpihan konkrit bertaburan. Pasukan itu segera berlindung. Mereka telah dikepung sepenuhnya. Isabella, uruskan diorang. Kita kena buka laluan. Faham. Tahan 3 saat. Isabella menahan nafas, membidik musuh di bumbung. Dia mengira arah angin dan jarak dalam sekelip mata, kemudian menarik picu dengan lembut. Pang! Bunyi tembakan yang tajam bergema bersama dengan tubuh seorang musuh yang berada 700 meter jauhnya tumbang serta-merta. Seorang lagi musuh yang melihat rakannya tumbang terkejut. Apabila dia mendongak, peluru kedua Isabella menusuk kepalanya dengan tepat. Bumbung clear. Gerak. Laluan dah dibuka. Dengan sokongan Isabella, pasukan Azlan dapat bergerak ke hadapan. Mereka adalah pasukan yang sempurna. Walaupun berjauhan, mereka bergerak seolah-olah satu individu dan sentiasa melengkapi kelemahan masing-masing. Akhirnya, mereka sampai ke bilik dandang bawah tanah yang dijadikan tempat tahanan tebusan. Tetapi pintu dikunci ketat, dan kedengaran suara pengganas mengugut tebusan dari dalam. Tiada masa lagi. Jika teragak-agak walau sesaat, nyawa tebusan mungkin dalam bahaya. Pasukan letupan, sedia. Sedia. Azlan mengarahkan perlahan sambil memasang bahan letupan kecil di pintu dan semua orang bersedia untuk menahan letupan. Tiba-tiba, ada panggilan radio kecemasan dari Isabella. Azlan, gawat, bantuan musuh dah sampai. Kalau kena kepung, awak akan terputus hubungan sepenuhnya. Teropongnya melihat beberapa truk musuh sedang menuju ke pintu hadapan. Jika mereka meletupkan pintu dan mula bertempur sekarang, mereka pasti akan menjadi tikus yang terperangkap kerana bantuan musuh. Tapi tebusan, saya akan melengahkan masa. Awak fokus selamatkan tebusan sahaja. Dia memotong radio, kemudian mengarahkan penembak tepat yang bersamanya. Beri perlindungan tembakan pada saya. Saya akan tarik perhatian diorang. Dia meletakkan senapang penembak tepatnya dan mencapai senapang serangan, berlari turun dari bukit ke arah pintu hadapan. Ia adalah tindakan yang sangat berisiko untuk membunuh diri. Dia meninggalkan kelebihan terbesar penembak tepat bersembunyi dan menawarkan dirinya sebagai sasaran kepada musuh. Kapten, gila ke? Balik sekarang. Azlan menjerit melalui radio seolah-olah akan putus nyawa. Tetapi dia tidak berhenti. Saya cintakan awak, Azlan. Kalau saya tak selamat balik, awak kena selamat. Dia memotong radio dan mula menembak ke arah musuh. Semua tembakan musuh tertumpu kepadanya. Dengan tindakan berani Isabella, situasi di pintu hadapan menjadi medan pertempuran dan pasukan Azlan mendapat peluang keemasan. Semua masuk, Azlan mengarahkan dengan perasaan sakit seolah-olah memuntahkan darah. Dia tidak boleh membiarkan pengorbanannya sia-sia. Dia menahan air mata dan memberikan isyarat untuk meletupkan pintu. Boom! Bunyi letupan bergema bersama dengan pintu besi yang terpelanting. Pasukan itu membaling bom cahaya ke dalam, kemudian menyerbu masuk, menundukkan pengganas, dan menyelamatkan tebusan sekelip mata. Operasi berjaya diselesaikan, tetapi hati Azlan terasa seperti jatuh. Dia menyerahkan tebusan yang diselamatkan kepada rakan sepasukan yang lain dan berlari seperti orang gila ke arah pintu hadapan tempat Isabella menuju. Dia berlari mereda hujan peluru, dan menjerit memanggil namanya berulang kali. Tolong, tolong, biarlah dia selamat. Doanya dikabulkan dengan kejam. Kawasan berhampiran pintu hadapan dipenuhi dengan kesan pertempuran yang sengit. Terdapat sisa truk yang terbakar dan mayat bergelimpangan. Bau serbuk letupan menusuk hidung. Azlan mencari Isabella di tengah tempat berlindung seperti orang gila. Di telinganya tidak kedengaran bunyi radio rakan sepasukan atau bunyi tembakan lain yang bergema. Hanya kedengaran nafasnya yang tercungap-cungap dan degupan jantungnya sendiri. Akhirnya, dia menemui dia terbaring di bawah dinding yang runtuh. Isabella, pakaian seragam tempurnya comot dengan lumpur dan darah merah pekat mengalir tanpa henti dari perutnya. Dia bernafas tercungap-cungap dan memandang Azlan dengan mata yang kabur. Azlan, awak datang? Tahan sikit, Isabella. Saya dah datang. Unit perubatan. Unit perubatan. Azlan menjerit memanggil unit perubatan seperti orang gila.
Dia mengoyakkan pakaian seragamnya sendiri dan cuba menghentikan pendarahan dengan sedaya upaya, tetapi darah tidak berhenti mengalir. Dia dapat merasakan nyawanya merayap keluar dari celah jari-jarinya. Tebusan. Selamat? Selamat? Semua selamat sebab awak. Jadi, tolonglah, kuat sikit. Air mata panas mengalir membasahi pipi Azlan. Lelaki yang sekuat besi keluli itu menangis seperti kanak-kanak. Isabella mengangkat tangannya dengan susah payah dan mengusap pipinya. Jangan nangis. Awak kan lelaki bodoh. Awak kan askar. Suaranya perlahan-lahan reda. Dia menggunakan jarinya mengusap rantai salib kayu di leher Azlan, kemudian tersenyum tipis. Bendani, lindungi awak kan? Baguslah. Tak boleh, Isabella. Jangan tinggalkan saya. Saya ada banyak perkara lagi nak cakap dengan awak. Saya cintakan awak. Saya tak boleh hidup tanpa awak. Dia memeluknya erat seolah-olah takut dia akan hancur. Tangisannya bergema di langit malam medan pertempuran yang kosong. Saya pun cintakan awak, Azlan. Kita jumpa lagi di kehidupan akan datang ya. Sebaik sahaja kata-kata itu, tangannya jatuh ke sisi dengan lemah. Matanya masih merenung Azlan dan perlahan-lahan hilang sinarnya. Azlan mengesahkan bahawa jantungnya telah berhenti berdegup dan tenggelam dalam keputusasaan seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Tangisannya bukanlah sorakan kemenangan atau ratapan kekalahan, tetapi jeritan seorang lelaki yang kehilangan segala-galanya di dunia ini. Operasi berakhir dengan kejayaan. Semua tebusan diselamatkan dengan selamat dan pengganas dihapuskan. Pasukan campuran meraihkan kemenangan mereka, tetapi bagi Azlan, ia tidak bermakna apa-apa. Dia duduk memerhatikan tubuhnya dengan pandangan kosong, seolah-olah tiada roh. Beberapa hari kemudian, upacara pengebumian ringkas Isabella diadakan di pangkalan tentera Amerika. Azlan berdiri kaku di hadapan keranda yang diselimuti bendera Amerika. Dia tidak menangis. Semua air matanya telah kering pada malam dia menghembuskan nafas terakhir. Dia meletakkan rantai nama yang pernah dia berikan padanya di atas keranda dalam diam, kemudian menggenggam rantai salib kayu yang dia berikan kepadanya dengan erat. Dia adalah seorang askar dan meninggal dunia dengan hormat semasa menjalankan tugas. Walaupun akal dapat memahami, tetapi hatinya tidak dapat menerima. Kematiannya telah meragut sebahagian daripada hidupnya untuk selama-lamanya. Apabila misinya berakhir dan dia kembali ke Malaysia, Azlan meletakkan jawatan daripada perkhidmatan ketenteraan. Dia tidak melihat lagi makna hidup sebagai seorang askar. Nampaknya rohnya telah ditinggalkan di medan perang Isabella. Pujukan rakan-rakan dan pegawai pemerintahnya tidak berkesan. Apabila dia menanggalkan pakaian seragam tentera, dia memutuskan hubungan dengan dunia luar dan menghilang. Tiada siapa yang tahu ke mana dia pergi atau apa yang dia lakukan. Lelaki yang pernah menjadi pakar komando Malaysia terulung itu akan dilupakan dari dunia ini. Tetapi kisah hidupnya masih belum berakhir. Di dalam jiwanya, api dendam terhadap pengganas yang menyebabkan kematian Isabella dan hasrat yang kuat untuk mewujudkan dunia yang aman yang dia cuba lindungi sedang membara. Dia bukan lagi askar negara. Dia sedang bersiap sedia untuk memulakan kehidupan baru sebagai pahlawan bayangan yang mewarisi semangat Isabella dan melancarkan perang yang tidak kelihatan. Perang kedua hidupnya akan bermula.